Anda yang sedang menonton video di YouTube mungkin perasan bahawa anda semakin jarang menonton televisyen. Masa yang anda habiskan menonton video di komputer dan telefon bimbit adalah lebih lama daripada di depan televisyen. Ada orang di sekeliling kita yang mengambil menjadi selebriti internet sebagai satu matlamat dalam hidup mereka. Kita akan membincangkan dunia rahsia selebriti internet dalam topik ini. Mungkin selepas membaca, anda juga boleh menjadi selebriti internet atau memahami lebih baik bagaimana untuk memanfaatkan trend selebriti internet untuk menjana keuntungan. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Dalam buku Pengaruh Selebriti Internet, selebriti internet didefinisikan sebagai pengusaha media baru yang membina penggemar dalam talian melalui perkongsian kandungan hidup yang telah disunting. Industri yang berkaitan dengan selebriti internet termasuk jenama dan syarikat pengurusan artis. Pada tahun 2020, anggaran nilai industri ini telah mencapai $14.2 bilion. Pengguna media sosial seperti IG mencapai 1 bilion pengguna pada tahun 2018, manakala kebanyakan media cetak mengalami penurunan jualan yang ketara. Jadi, apa yang dilakukan oleh selebriti internet? Banyak daripada mereka mengunggah apa-apa sahaja mengenai pakaian, makanan, pemikiran dan aktiviti harian mereka di pelbagai platform. Atau mereka mencipta karya seni seperti video game dan kerja tangan. Selebriti internet berada di antara selebriti dan media, lebih mudah dicapai dan berkongsi maklumat secara peribadi. Interaksi mereka dengan penggemar jauh lebih aktif daripada selebriti dan media tradisional. Sebagai contoh, vlogger Patricia Bright dari London memuat naik video mengenai kelahiran anaknya bersama suaminya di YouTube. Video tersebut telah ditonton oleh lebih daripada 1.5 juta orang dan meninggalkan ribuan komen. Mungkin yang paling menarik adalah bagaimana selebriti internet menjana pendapatan. Ada yang memilih menjalin hubungan kerjasama dengan jenama untuk mempromosikan produk dalam video mereka atau menjalankan acara. Jika pengguna membeli produk melalui pautan yang diberikan oleh selebriti internet, mereka akan menerima komisen. Beberapa selebriti internet menerima bayaran dari YouTube, di mana jumlah bayaran tergantung pada pendapatan iklan dan jumlah klik. Ada juga platform yang menggunakan sistem langganan, di mana sebahagian kecil pendapatan dibayar kepada pencipta kandungan. Selebriti internet yang lebih berambisi juga mencuba memperluas cakupan mereka dengan menulis buku atau mengembangkan produk. 1. 6 strategi untuk menjadi selebriti internet. Adakah penonton yang ingin menjadi selebriti internet setelah membaca ini? Seniman Amerika Andy Warhol pernah berkata, di masa depan, setiap orang akan berjaya selama 15 minit. Kebolehkesanan pengaruh selebriti internet telah menyenaraikan 6 strategi untuk menjadi selebriti internet. Pertama-tama, adalah dengan membina jenama secara sendiri. Pada awal tahun 2000-an, selebriti internet awal bermula dengan berkongsi minat. Seperti Esther Coren yang mula menubuhkan blog pada tahun 2007 untuk berkongsi resepi masakan dan terus melakukannya selama 7 tahun. Banyak YouTuber akan menasihati orang yang ingin menjadi selebriti internet, cuba saja, jangan fikir terlalu banyak. Fokus yang lain adalah dengan mengemas kini secara berkala. Kedua, adalah dengan menjadikan penonton sebagai pusat penciptaan kandungan. Komunikasi dua hala antara selebriti internet dan penonton adalah cara paling berkesan untuk mempertahankan penggemar dan setia. Ini adalah perbezaan yang besar dengan media tradisional. Penonton moden tidak puas menjadi penonton sahaja, mereka mahu terlibat dalam media. Ketiga, adalah dengan memahami kedalaman akumulasi kandungan. Setiap hari, selebriti internet akan memuat naik maklumat, ada yang dirancang tetapi ada juga yang tiba-tiba muncul. Ini membolehkan penonton merasakan sisi lebih hakiki selebriti internet. Alasan mengapa peminat menyukai selebriti internet adalah disebabkan oleh watak itu sendiri, bukan kerana maklumat yang selebriti internet kongsikan. Keempat, adalah dengan ikhlas. Banyak selebriti internet akan berkongsi perkara yang mereka suka atau pengalaman yang menyakitkan yang telah mempengaruhi mereka secara mendalam. Kesan intim dengan penonton adalah ikhlas. Kebanyakan kisah yang paling mempengaruhi adalah yang sangat pribadi, seperti mengaku homoseksual, berhenti minum arak, putus cinta dan sebagainya. Kelima, adalah dengan mereka bentuk semula jenama. Banyak selebriti internet pada mulanya mengikuti budaya populer ketika mencipta idea. Tetapi seiring dengan masa, selebriti internet akan mengubah jenama mereka. Seperti selebriti internet yang asalnya mengumpul pengikut dalam kecantikan dan fashion, mungkin akan menuju ke kelas hidup yang lebih meluas seperti makanan, keibubapaan, dan memastikan kandungan mereka selari dengan kehidupan mereka. Akhirnya, adalah untuk membina ekosistem selebriti internet. Selebriti internet bukanlah individu yang berdiri sendiri.
Mereka mungkin bekerjasama dalam membuat kandungan, membolehkan pertumbuhan penggemar yang pesat. Selebriti internet menunjukkan bahawa mereka tidak hanya menjalani kehidupan yang menyeronokkan di rumah, tetapi juga boleh keluar bersama rakan-rakan yang sama menariknya. Kerjasama adalah sangat penting terutamanya bagi selebriti internet jenis kehidupan. 2. Platform mana yang harus digunakan oleh influencer? Selepas strategi dibuat, langkah seterusnya adalah memilih platform yang tepat. Memilih platform yang betul boleh membantu anda mencapai audiens yang diinginkan dan merupakan satu ilmu penting. Banyak orang mula memikirkan YouTube sebagai platform pertama. Analisis pengaruh internet menunjukkan bahawa YouTube adalah titik permulaan ramai pengaruh internet. Sebelum menjadi terkenal, seperti Joy Suk, beliau telah bekerja sebagai tukang kayu selama beberapa tahun. Pada waktu malam, dia menghasilkan video dan hanya berhenti bekerja apabila mencapai 1.6 juta pelanggan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Bright sebelum ini bekerja di sektor kewangan dan membuat video pada hujung minggu. Kemudian, dia menerima banyak undangan kerana menjadi pengaruh internet. Walaupun YouTube merupakan syurga untuk pencipta kandungan, ramai pengaruh internet kini merasakan tekanan. Mereka takut platform itu akan lenyap atau merosakkan keupayaan platform untuk membina komuniti. Oleh itu, mereka mula mengembangkan strategi pelbagai platform, seperti memasuki media utama atau menulis buku. Adapun Facebook, walaupun tidak mempunyai daya tarikan khusus kepada pengaruh internet, ia mungkin akan berubah pada masa depan. Ini kerana Facebook mampu menjangkau penonton yang lebih tua dan pengguna di sana lebih aktif berinteraksi dalam hal video. Satu lagi platform penting adalah Instagram, yang juga memberikan kecepatan penyebaran yang luar biasa kepada pengaruh internet. Contohnya pada tahun 2019 semasa serangan penembakan di Christchurch, pelukis ilustrasi Ruby Jonas melukis dua wanita merangkul. Salah satu daripadanya dianggap sebagai orang Islam dan dia menulis, "Ini adalah rumah anda dan anda sepatutnya merasa selamat di sini," dan kemudian memuat naik gambar tersebut ke Instagram. Hasilnya, gambar itu menjadi viral dalam masa 48 jam dan bahkan Gigi Hadid telah berkongsi karya seninya. Majalah Time juga mengarahkan Jonas untuk membuat kulit depan dan ia mendapat sambutan yang sangat baik. Namun, Instagram juga mempunyai masalahnya sendiri, yang terbesar adalah arah komersialisasi. Dari berkongsi foto dan gaya hidup, ia berubah menjadi saluran beli belah yang besar. Lonjakan maklumat juga menjadikan kejayaan yang cepat semakin sukar untuk dicapai. Pengaruh internet terpaksa mengambil gambar yang lebih menarik untuk menarik perhatian pengikut mereka. 3. Bagaimana pengiklan boleh bekerjasama dengan selebriti media sosial, influencer? Ada sesetengah orang mungkin agak malu dan tidak mahu muncul di kamera, jadi bagaimana untuk mendapatkan keuntungan daripada trend selebriti media sosial ini? Jawapannya adalah dengan mengiklankan produk. Sebelum kita membincangkan cara yang betul untuk bekerjasama dengan selebriti media sosial, mari kita lihat terlebih dahulu keadaan industri selebriti media sosial. Pada tahun 2012, selebriti media sosial biasanya menganggap pendapatan yang diperoleh dari laman web dan kandungan media sosial sebagai pendapatan luar tugas. Namun, pada masa yang sama, terdapat sekelompok orang yang sedang mengamati perkembangan selebriti media sosial. Mereka adalah ejen selebriti media sosial generasi pertama yang menukar jumlah trafik selebriti media sosial menjadi peluang penajaan. Generasi kedua ejen kemudian muncul untuk mengambil bahagian dalam industri selebriti media sosial dengan menumpukan kepada pembangunan bakat dan perusahaan media. Mereka mengambil bahagian dalam perusahaan pemasaran selebriti media sosial dan kadang-kadang membuat transaksi palsu dengan jenama. Selain daripada ejen, terdapat juga platform pemasaran yang memanfaatkan data digital untuk menilai keberkesanan iklan selebriti media sosial. Pengguna platform boleh mencari kreatif yang sesuai dan memahami latar belakang penonton mereka dan keberkesanan iklan. Pasaran dalam talian yang paling terkenal adalah Trip. Pada tahun 2019, ia mengumpul dana seramai 740,000 dalam pusingan pendanaan A. Dalam industri ini, pengiklan adalah pihak paling penting, seperti peniaga fashion Los Angeles Fashion Nova yang bekerjasama dengan penyanyi rap Cardi B untuk melancarkan iklan dan mengeluarkan kandungan dengan 3,000 selebriti media sosial Instagram, IG. Ini membuatkan Fashion Nova yang asalnya kecil menjadi salah satu jenama paling dicari di Google pada tahun 2017 dan mencatatkan pertumbuhan prestasi sebanyak 600%. Namun, pengaruh selebriti media sosial memperingatkan bahawa selebriti media sosial mempunyai kekuasaan yang besar, mempengaruhi audiens yang besar, dan boleh menjual produk dalam beberapa jam, tetapi juga boleh menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan dalam sekelip mata. Oleh itu, jenama tidak sepatutnya menganggap selebriti media sosial sebagai platform pemasaran yang dipaksa.
Influencer bukanlah sekadar menjual iklan, tetapi memberi rakan kongsi perniagaan peluang untuk menempatkan produk mereka dalam konteks kehidupan yang mempunyai keterikatan dengan penonton. Jika mungkin, pelaburan jangka panjang lebih baik daripada iklan sekali jalan yang hanya bertahan sebentar. Selain itu, jika jenama bekerjasama dengan influencer tetapi mengabaikan pelanggan mereka sendiri, ia akan merosakkan kesan positifnya. Akhirnya, perlu diingatkan bahawa influencer mempunyai nilai hiburan dan kredibiliti kreatif. Yang pertama mempunyai aliran trafik, tetapi yang kedua mempunyai kadar penukaran yang diperlukan oleh pengiklan. 4. Masa depan arus pembentukan selebriti internet. Kita sedang hidup dalam gelombang pembentukan selebriti internet dan sedang mengalami perubahan besar dalam media penyebaran maklumat. Pengaruh selebriti internet menganalisis masa depan era digital dan dengan tegas menyatakan bahawa pengaruh digital akan terus berlanjut. Industri sekitar selebriti internet akan berubah dan kandungan yang dibuat oleh mereka juga akan berubah. Walau bagaimanapun, selagi pengguna masih menggunakan internet, selebriti internet akan terus wujud. Di masa depan, kita mungkin akan menganggap Facebook sebagai media tradisional. Generasi muda hari ini sudah biasa menonton YouTube seperti bernafas, bahkan lebih semula jadi daripada menonton televisyen. Di luar dunia barat, potensi industri selebriti internet di pasaran lain yang kaya di seluruh dunia masih belum sepenuhnya terungkap. Sebagai contoh, di dunia Arab yang menyukai kandungan kehidupan mewah, selebriti internet dalam bidang fashion dan kecantikan masih belum banyak. Selain itu, kandungan yang dibuat oleh selebriti internet juga secara senyap-senyap mengalami perubahan. Beberapa selebriti internet mula memberi tumpuan kepada komuniti kecil daripada mencuba menarik perhatian orang ramai. Sebagai contoh, IG Mother of Daughter mempunyai 100,000 pengikut, tetapi dia beralih tumpuan kepada blog bidan dengan hanya 40,000 pengikut. Selain itu, selebriti internet baru meninggalkan gaya hidup sempurna dan mula menghasilkan kandungan yang lebih menghibur dan lucu dengan meme dan bergurau daripada memberi tumpuan kepada kehidupan mewah. Yang paling menarik adalah, sebelum ini kita memindahkan perhatian dari kehidupan seharian ke dunia internet, tetapi sekarang selebriti internet mesti kembali ke dunia nyata dan berinteraksi lebih dalam dengan penggemar mereka. Jika anda pemilik jenama atau pengiklan dan ingin menjangkau generasi muda, maka anda perlu meninjau semula proses pengeluaran dan pembungkusan produk anda. Kerana banyak selebriti internet muda memberi tumpuan kepada isu sosial. Selain itu, penting untuk memberi perhatian kepada khalayak yang tepat, yang menjadi tumpuan bukanlah jumlah peminat yang dibeli dengan wang besar, tetapi memilih khalayak yang tepat. Pengguna kini cenderung menjadi individu. Memperhatikan hiburan dan otoriti, perbezaan antara kecil dan besar dapat mencipta hubungan kerja yang lebih baik antara jenama dan selebriti internet. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.